Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang dah rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulin memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulin 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulin dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulin, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda saja. Atas permintaan ramai, kita dah extend batch PKP 3.0 lagi 3 batch. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV dan masih lagi bersama dengan Rais Hamid, YouTuber kegemaran anda. Apa hal korang? Check it out now. Let's go. Come on. Yabadabadu. Kita sekarang berada dekat bilik anak aku dengan satu tujuan, iaitu untuk memberikan tutorial cara memasang cadar gaya tentera. Ilmu atau tutorial yang aku nak share dengan korang ni sebenarnya adalah ilmu yang penting dan tidak terhad kepada golongan tentera sahaja, malah kepada golongan pelajar, anak-anak, ibu mengandung dan ramai lagi. Tapi itulah sebab bila aku tengok dekat Shopee, bila aku tengok dekat kedai-kedai kain, semua orang sekarang jual cadar fitted. Cadar yang dah ada dia punya getah tu, okey. Dan susah sekarang kita nak jumpa cadar yang macam dekat hospital yang tak ada getah tu, memang susah. Tapi korang kena ingat, sebab kadang-kadang, especially dekat fasa latihan tentera, diorang takkan bagi kau cadar fitted. Kalau kau dapat cadar fitted tu, alhamdulillah lah. Tapi disebabkan kau cadet, kau akan sentiasa diberi benda-benda yang susah, benda-benda yang tidak menyenangkan kau. Jadi sebab itulah, pada hari ini, aku akan buat tutorial cara memasang cadar gaya tentera dan beberapa jenis ujian yang akan dilakukan bagi menentukan sama ada pemasangan cadar anda itu adalah yang mantap atau pakap. Sebelum itu, sekiranya anda adalah seorang yang baru jumpa channel Rais Hamid Aris TV ni ataupun baru je tengok video-video yang kita baru-baru upload ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Sebab sesungguhnya subscribe itu adalah percuma dan korang tak perlu bayar pun untuk tekan butang subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow aku punya IG, sebab IG aku banyak benda-benda indah yang korang boleh tengok dan banyak aku share pasal aku punya personal life dekat aku punya Instagram. Okay? Jangan lupa untuk tekan subscribe dan tekan butang follow. Mula-mula aku nak tunjuk dekat korang cara pasang cadar yang cincai, yang tak ikut standard. Asal boleh je, pasang je. Janji benda tu berbalut macam kain kapan. Terima kasih kepada anak aku kerana sudi meminjamkan katil beliau, walaupun aku tak payah minta izin sebab aku bos dalam rumah ni. Okay? So aku akan tunjuk dulu cara pasang cadar yang cincai boncai. The method is very simple lah. Okay? Ini adalah korang punya katil. Biasanya korang akan kena pasang dekat tilam yang bersaiz single lah. Tak pernah lagi aku tengok asrama bagi katil queen, ataupun dekat bilik bujang, dekat rekrut zaman pegawai kadet korang diberi katil queen. Tak pernah mengada nak buat apa. This is a katil single. Ini gaya yang malas lah, gaya yang tak ada teori dan sebagainya. Main pasang je. Mungkin disebabkan pada zaman-zaman korang kecil dulu tidak pernah diajar oleh ibu dan bapa cara untuk memasang cadar dengan betul. Okey? So kita pasang je. So dah siap. Nampak daripada pandangan mata kasar memang macam okey ni kan. Boleh lah. Boleh lah. Tapi bukan sahaja pada fasa latihan tentera. Dekat asrama juga, sekiranya anda junior, form 4, form 1, okey? Bila senior buat tahi, dia nak cari pasal dengan korang, dia akan check korang punya
katil, dia takkan tengok macam ni je. Dia takkan tengok macam ni je. Okey, dia akan uji. Cara ujian ke atas tilam yang telah dibalut itu adalah dengan cara membaling kunci. Sekiranya kunci telah dibaling, tiada kesan kedutan selepas itu, maknanya anda lulus. Tapi sekiranya lepas dia baling, ada kesan keronyok dekat tempat kunci itu mendarat, anda gagal. Jadi, jom kita uji katil yang ini. Okay, sekarang ni dia nampak macam cantik lah, nampak macam okey lah, boleh lah. Tapi sekiranya aku baling dengan kunci yang paling berat yang aku ada kat dalam rumah ni, kita tengok apa akan jadi. See? Biasalah kalau sini-sini ni dia takkan tengok macam tu je, nampak? Bila aku angkat kunci ini, nampak? Ada kesan keronyok dekat sini. Lepas dibaling tadi, itu menandakan anda bakal dibelasah, tak tidur malam. Lah habau. Jadi insya-Allah, jangan khawatir, jangan susah hati. Aku akan ajar cara nak memasang gaya yang biasa aku amalkan ataupun skill yang biasa aku amalkan, okey? Dan korang memerlukan satu device tambahan, iaitu pin. Pin ni korang tak boleh beli yang kecil-kecil ni tau. Korang kena beli yang bapak besar. Kalau boleh yang lagi besar, lagi kukuh tu, itu lagi bagus. Tapi dalam rumah aku sekarang, inilah pin yang paling besar yang boleh aku jumpa. Tak apa, kita boleh guna juga. So, cara dia adalah mula-mula korang kena bentang dulu korang punya cadar ni. Okey, mengikut saiz dia. Layout elok-elok. Okey, lurus-lurus. Bila sudah dapat dia punya position tu, what you guys need to do is korang lipat dan korang ambil 2 bucu. Okey, dan korang ikat. Aku tak boleh pijak tengah ni, patah nanti. Okey, you guys boleh ikat seketat-ketat yang boleh. Okey. Zap. Zap. Okey, settle, ikat. 1. Alright, dan sama juga. Dekat bahagian sana pun kena ikat, tapi ada skill dia, ada tips dia. Bila korang nak ikat dekat bahagian bucu yang satu lagi ni, korang kena tarik ekstra sikit supaya nanti bila korang turunkan dekat bahagian sini, dia akan stretch. Itu rahsia dia sebenarnya. Jadi dalam keadaan apa pun, insya-Allah korang punya cadar akan terus menegang. Ambil dan ikat. Dan lepas itu, korang hanya perlu lepaskan sahaja. Dia memang agak ketat sikit, tapi tak apa. Sebab kain ni, dia akan menyesuaikan diri. Dia akan adjust sendirilah. Nampak? Dia akan adjust sendiri. Sambil-sambil tu, bolehlah korang masukkanlah dekat bahagian yang tepi-tepi ni. Dan untuk extra tips pula, this is where comes the part yang kita kena pasang pin tu. So dekat bahagian hujung sana, dekat hujung sini, dah tak perlu pasang pin dah sebab kita dah secure dekat situ. Yang bahagian sini ni, yang bahagian tepi-tepi ni, korang bolehlah pasang pin. Okey, dan korang lockkan dekat tilam tu sendiri. So, korang nampak keringat aku memasang cadar, kipas pasang. Tapi dia punya peluh, nampak? Nampak? Zerap! Nampak? Dia punya tahap ketegangan tu. Kalau nampak macam katil ni macam terangkat sikit. Okay? Korang nampak katil ni macam terangkat sikit. Jangan risau. Normal. Nanti lama-lama nanti dia akan sesuaikan dirilah. Dan sekarang, mari kita uji cuba tilam yang telah dipasang dengan cara askar ni. Let's go. Kalau korang tengok ada corak-corak yang sengit, yang tak lurus macam ni, yang ni korang boleh abaikan. Sebab biasanya kalau dekat asrama ke, dekat hostel ke, dekat tahun 1 kadet ke,
dekat blok bujang ke, dekat prajurit muda ke, rekrut ke, korang akan dapat cadar yang plain saja, yang tak ada corak, yang kosong. Sama ada colour biru, ataupun colour putih, ataupun colour hijau muda. Sebab ini je cadar yang aku ada, yang tak fitted, sebab aku nak demo dekat korang, jadi boleh abaikan. So jom kita akan uji. Kita akan baling kunci yang sama. Okay? 1, 2, 3. Jom kita tengok hasil dia. Siap bouncing lagi tadi. Kalau korang tengok gerak perlahan, siap bouncing lagi. Okay? Menandakan yang cadar tu betul-betul stretch. So mari kita tengok hasil dia. Okay. Aku tak cut Tengok. Nen dia. Perfecto. Alhamdulillah. Kan aku tunjuk demo tak jadi kan, malu pula. Tengok, jadi kesan nampak. Siap dia boleh bouncing lagi, nampak? Boleh bouncing. Boleh bouncing, nampak? Boleh bouncing lagi. Okey, menunjukkan betapa tegangnya cadar ni. Okey? Dan itulah dia cara untuk memasang cadar gaya tentera yang akan membuatkan cadar korang paling mantap, paling stretch. Memang kalau campak apa pun, gajah, kau baling gajah pun, gajah tu bouncing balik. Tapi kau punya cadar masih lagi tegang. Tapi sambil-sambil tu korang tengok tak tadi aku punya cadar tu macam ada tompok-tompok. Tompok tu bukan apa, tompok peluh. Aku buat demo ni pun berpeluh-peluh. Okey, jadi korang bayangkanlah macam mana effort yang dicurahkan untuk nak memastikan korang punya katil ni betul-betul tegang. Sebab sekiranya tak tegang, memang hidup kau takkan aman. Okey, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin 1 malam, mungkin sampai pukul 2-3 pagi, mungkin sampai subuh. Dan sebab itulah juga punca yang korang tengok gambar-gambar yang berlega-lega di internet, dekat Facebook, yang askar semua tidur dekat bawah. Sebab dah susah-susah pasang. Lepas tu bila kau nak baring, kau rasa macam Allah, aku tak sanggup nak baring, nanti nak kena pasang balik. Aduh, tahap dia sampai macam tu. Sebab nak fikir kau nak mengorbankan kau punya effort tu. Sebab nanti tidur, nanti nak kena buat balik, nak kena pasang pin lah, nak kena lipat lah, nak tolong kawan-kawan lah. Sebab kau tak sentiasa ada masa untuk nak memasang cadar ni ikut skill yang aku bagi tadi tu. Dan itu baru cadar. Belum lagi bantal nak kena square, bantal pun nak kena stretch, nak kena pasang pin juga. Itu belum lagi yang ada kelambu. Macam zaman aku duduk dekat kepala batas dulu, kita orang ada kelambu. Kelambu tu pun nak kena square. Kelambu tu dah lah lembik. Kau nak kena lipat bagi bentuk dia square sama dengan saiz bantal. Kena keras. Macam-macam lagi guys. Itulah lumrah sebagai seorang pelatih tentera. Tapi benda-benda ni bukan sekadar pasang cadar, pasang bantal, sarung bantal semualah. Sambil-sambil tu juga dia melatih kau punya konsistensi dalam menjaga disiplin. Bukan setakat 1 hari, 2 hari je. Kau kena all the way sampai kau habis servis. Kau nak kena memastikan standard disiplin kau sentiasa berada di tahap yang paling optimum kalau askar lah. Jadi sekiranya korang ada apa-apa komen, ada sebarang request, sebarang pertanyaan, bolehlah tulis dekat ruangan komen dekat bawah ni. Dan apa lagi guys, share video ni sangat penting, especially untuk anak-anak. Maybe bukan sekadar dekat asrama, bukan sekadar dekat latihan tentera, dekat rumah sendiri pun, mak-mak, bapak-bapak yang tengok ni, make sure anak-anak korang belajar cara nak pasang tilam cadar yang paling mantap. Macam ni, barulah tengok, ush, anak aku pasang cadar, kemas, stretch, sejuk mata mandang tengok. Daripada kecil kita dah pupuk dah disiplin tu, okay? Dan jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Siapa yang belum subscribe lagi, tolong subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada Rais Hamid punya YouTube channel Aris TV. Selepas ini insya-Allah akan ada banyak lagi yang kita akan upload berkaitan dengan tentera ataupun tidak. Dan korang jangan lupa juga untuk follow dekat aku punya media-media sosial, dekat IG, dekat Twitter. IG lah, sikit lagi nak 10k babe. Okay? Tekan je butang follow. Sehingga kita bertemu lagi, jangan lupa jaga SOP, jangan lupa jaga kesihatan, jaga kebersihan. Tolong jaga ibadah korang, jaga hubungan korang dengan Allah. Okey, sekarang ni dah tengok banyak dah kes bunuh diri dan sebagainya. Please, semakin risau dah aku tengok korang ni. Anggaplah semua ni ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji kita sebab Allah sayang kita. Allah nak kita ingat dekat dia. Sebab kadang-kadang kita lupa. Bila kita dah senang, kita
terlupa dengan Allah. Jadi Allah jentik sikit, Allah hantar virus yang kecil je pun, yang tak nampak pun dengan mata kasar. Tengok macam mana kuasa Allah. Habis semua terjejas. Tapi itu adalah tanda Allah sayang kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye guys.